Semua orang pasti mencintai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bidadari syurga. Ada kisah indah yang kita sama-sama nak petik daripada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, serta syarahnya pun daripada Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari dan Syarhun Nawawi sendiri, tentang Fatimah Az-Zahra yang tidak rela bermadu. Saya bacakan penjelasan hadis dari kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara itu kepada khalayak ramai agar mereka ni menjadikannya sebagai pedoman, baik dalam konteks wajib atau lebih utama. Dia berbicara kepadaku dan jujur. Itu kata Nabi. Maksudnya, barangkali Abu Al-As telah mempersyaratkan untuk tak memadukan Zainab. Demikian juga Ali. Jika bukan demikian, maka harus difahami Ali lupa syarat tu. Oleh sebab itulah dia mengajukan pinangannya. Atau mungkin juga tak ada syarat kerana tiada penegasan mengenai hal itu. Hanya saja dia tidak patut untuk melampaui batas tersebut hingga muncul kecaman seperti yang disebutkan. Nabi SAW sangat jarang mencela seseorang secara langsung. Namun barangkali dalam peristiwa ini, Nabi sengaja menyampaikan secara terus terang untuk lebih menyenangkan hati Fatimah. Peristiwa pinangan ini terjadi sesudah pembebasan kota Mekah. Pada saat itu tak ada lagi anak perempuan Nabi SAW yang hidup selain Fatimah. Fatimah mengalami musibah berturut-turut. Setelah kematian ibunya dengan kematian saudara-saudaranya, maka membuatkannya cemburu akan semakin menambahkan kesedihannya. Kita lihat penjelasan hadis dalam Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi. Imam Nawawi berkata, daripada hadis ni para ulama mengambil kesimpulan tak boleh sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada perkara yang harus. Seperti kondisi Fatimah, perkahwinan puteri Abu Jahal dengan Ali sebenarnya harus je, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan dua alasan. Pertama, pernikahan itu akan menyakiti Fatimah dan itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir, ini yang kedua, khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik pada Fatimah yang timbul daripada rasa cemburu. Ada juga tafsiran yang mengatakan ini untuk meraihkan hak Fatimah. Fatimah kan tak ada ibu, tak ada kakak sebagai tempat dia bergantung, menghilangkan kesedihan, menjadi peneman. Dia kehilangan ibu, kemudian kakak-kakaknya seorang demi seorang, dan tidak tinggal seorang pun yang dapat dia bermanja dan dapat dia menjadi peringan beban masalahnya jika nanti dia cemburu. Seterusnya hadis riwayat Muslim nombor 2449. Miswar bin Makhramah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, Bani Hashim bin Mughirah memintaku merestui pernikahan puteri mereka dengan Ali bin Abi Talib. Aku tidak izinkan dan aku tidak izinkan kecuali jika Ali menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Puteriku adalah sebahagian daripadaku. Apa yang membuatnya gelisah juga membuatkan aku gelisah, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Apa pula penjelasan hadis ni dalam Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi? Kata Imam Nawawi, daripada hadis ini para ulama mengambil kesimpulan tidak boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada perkara yang harus. Seperti kondisi Fatimah, perkahwinan puteri Abu Jahal dengan Ali sebenarnya harus dilakukan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan dua alasan. Pertama, pernikahan itu akan menyakiti Fatimah dan itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik pada Fatimah yang timbul daripada rasa cemburu. Menurut Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syaqqah dalam bukunya Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah yang ditetapkan oleh para fuqaha,
digalakkan membatasi perkahwinan hanya dengan seorang wanita kecuali dalam keadaan hajat ataupun memerlukan. Begitu juga Al-Ansar, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, juzuk 6 halaman 185 berkata, dianjurkan isterinya itu yang penyayang sedikit maharnya dan dianjurkan tidak berkahwin lebih dari seorang. Ini keutamaan dalam bab kecemburuan isteri kerana suaminya meminang wanita lain. Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqa memasukkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Hadis pertama tentang Fatimah itu adalah sebahagian daripadaku dan aku tidak suka dia disakiti. Hadis kedua tentang aku khawatir ia terfitnah di dalam agamanya, tetapi aku tidak berwenang-wenang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam riwayat yang ketiga, meragukanku apa yang meragukan Fatimah dan menyakitiku apa yang menyakiti Fatimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Bukhari membawakan riwayat ketiga ini dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak perempuannya dalam kecemburuan dan pemenuhan hak. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, dan hadis ini juga menunjukkan bahawa wanita yang cemburu itu bila dikhuatirkan terfitnah dalam beragama, maka walinya boleh melakukan usaha untuk menghilangkan semua itu sebagaimana hukum suami yang bertindak kasar, dengan syarat wanita itu tidak mempunyai orang yang dapat meleraikannya dan meringankannya. Dan pernyataan baginda, dan aku khawatir ia, yakni Fatimah, akan terfitnah dalam agamanya, yakni ia tak tahan dalam kecemburuannya dan tas ia marah dan melakukan sesuatu terhadap suaminya berupa tindakan atau perbuatan yang tidak layak dengan kedudukannya dalam agama. Di sini Rasulullah SAW menerima alasan Fatimah dan mengakui kecemburuannya, dan baginda meminta kepada Ali bin Abi Talib agar menggagalkan pinangannya atau menceraikan Fatimah. Syukur daripada kisah yang sangat realistik dan manusiawi ini, kita mendapati mufti wilayah telah pun mengeluarkan fatwa. Boleh ke tidak isteri melarang suaminya bernikah lagi? Hukumnya boleh, tidak berdosa, dalam rangka syura berbincang. Subhanallah, mufti wilayah juga sangat bijaksana ketika mengeluarkan fatwa. Boleh ke tidak isteri meletakkan syarat ta'liq untuk mendapat fasakh, diceraikan jika suaminya bernikah lagi? Hukumnya boleh. Subhanallah. Boleh Google sendiri di Al-Jawabul Kafi ataupun Bayan Linnas. Kesimpulannya, suami boleh untuk nikah lagi bila ada keperluan, ada hajat, dan isteri juga boleh, satu, meletakkan syarat ta'liq untuk tidak dipoligamikan. Yang kedua, isteri tidak berdosa untuk melarang suaminya berpoligami. Bagi mengelakkan kita menghalalkan sesuatu yang haram, yakni berpoligami dalam keadaan tidak adil, menganiaya, maka syukur dalam praktik undang-undang di Malaysia, soal menentukan sama ada suami mampu berlaku adil atau tak, perkara ini tak boleh ditentukan oleh suami itu sendiri, tapi diputuskan oleh pihak ketiga, iaitu mahkamah. Jadi suami yang nak kahwin lagi kena bawa isteri pergi menghadap orang yang berautoriti di mahkamah. Syukur ada akta-akta yang melindungi yang melibatkan mungkin denda RM1,000 ataupun penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Alhamdulillah adilnya.